Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Ahmad Syahid Muhammad Noh bersama teman-teman sekalian dalam program I'jaz Al-Quran Al-Karim. Dan pendengar sekalian, sebelum kita pergi lebih jauh tentang I'jaz Al-Quran Al-Karim, lebih baik kita melihat dahulu kelebihan ataupun kecantikan Al-Quran itu sendiri dari segi sejarah pembukuannya. Jikalau kita melihat sejarah Al-Quran itu sendiri dari segi pembukuannya, penyusunannya, kita akan melihat Al-Quran bukanlah usaha makhluk, bahkan Al-Quran merupakan wahyu Allah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang pendengar sekalian, Al-Quran sewaktu zaman Nabi SAW, ianya telah pun diturunkan secara wahyu oleh Jibril alaihi salam, dan kemudian Nabi menyampaikannya, membacanya di hadapan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ada yang menghafal sebahagian, ada yang menghafal 2 ataupun 3 surah, dan ada yang menghafal semua surah ataupun hafal Quran secara sempurna. Maka setelah Rasulullah wafat, Al-Quran kebanyakannya terpelihara di dalam dada sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Cuma ada Al-Quran yang ditulis atas pelepah tamar, atas kulit-kulit binatang, tetapi diletakkan secara berselerak, tidak dikumpulkan dalam tempat ataupun mashaf yang satu. Kemudian tuan-tuan sekalian, pada tahun yang kedua setelah Rasulullah meninggal dunia ataupun wafat, berlakunya peperangan antara orang Islam dan juga orang murtad di Yamamah di Yaman, yang menyaksikan ramai di kalangan para hufaz Al-Quran yang meninggal dunia, yang syahid fi sabilillah, sekaligus menimbulkan kerunsingan, kerisauan kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ajma'in, radhiyallahu anhu, mengenai kesinambungan wahyu Al-Quran itu sendiri. Berkemungkinan akan terhenti atau akan berkurangan orang yang hafal Al-Quran Al-Karim. Oleh itu, Umar mencadangkan kepada Abu Bakar agar diadakan ataupun dikumpulkan Al-Quran itu dalam tempat yang satu ataupun mashaf yang satu. Kemudian Abu Bakar memikirkan cadangan tersebut dan dia berkata, bagaimana aku hendak mengerjakan, tak membuat satu pekerjaan, satu perbuatan yang Nabi tak pernah buat, dan Nabi tak pernah suruh pun Quran ini dibukukan, dikarang ataupun disusun semula. Kemudian Umar mengatakan, wahai Abu Bakar, fikirkanlah untuk umat Islam masa hadapan. Berkemungkinan ramai lagi akan meninggal dunia di kalangan para hufaz Al-Quran. Oleh itu, setelah difikirkan, setelah ditimbang, setelah dimusyawaratkan, akhirnya Abu Bakar melantik Zaid bin Thabit untuk menjadi ketua di dalam mengumpulkan Al-Quran dan menempatkannya dalam tempat ataupun mashaf yang satu. Kemudian Zaid bin Thabit pun mengatakan, jikalau aku disuruh untuk angkat gunung, lebih aku inginkan, lebih aku mampu berbanding untuk mengumpulkan kalamullah Ta'ala. Kemudian kita melihat bagaimana Zaid bin Thabit, seorang sahabat Nabi yang hampir dengan Nabi, yang menghafaz seluruh Al-Quran Al-Karim, telah pun pergi mengumpulkan seluruh kalam Al-Quran, ayat Al-Quran yang tertulis atas pelepah tamar, di atas kulit binatang, atas kertas dan sebagainya, dikumpulkan, diminta oleh semua sahabat Nabi agar ia dikumpulkan kepada Zaid bin Thabit untuk memudahkan beliau membuat kerja-kerja pengumpulan Al-Quran Al-Karim. Kemudian sekalian kita melihat bagaimana Zaid bin Thabit bukan sahaja mengumpulkan Al-Quran yang ditulis, dia juga bertemu dengan setiap sahabat Nabi
untuk memastikan tidak ada Al-Quran, kalam Quran yang tertinggal. Bahkan beliau pernah berjumpa dengan sahabat Nabi bernama Khuzaimah. Yang Khuzaimah ini menghafal ayat yang juga dihafal oleh Zaid bin Sabit. Tetapi Zaid merasa tidak yakin, adakah itu ayat Al-Quran ataupun tidak. Maka dia berjumpa dengan Khuzaimah dan dia meminta Khuzaimah mendatangkan saksi, oh itu adalah ayat Al-Quran yang ada. Maka kemudian kita lihat bagaimana hal ini yang mengambil masa yang lama dan juga begitu rumit untuk dikerjakan, sehingga akhirnya Zaid bin Sabit berjaya mengumpulkan Al-Quran dalam mashaf ataupun tempat yang satu. Ini merupakan bagaimana atau peristiwa yang beri makna kepada kita sukarnya, beratnya tugas untuk mengumpul Al-Quran Al-Karim itu sendiri. Dan Allah telah membantu Zaid bin Sabit, Abu Bakar, Umar dan sebagainya untuk sama-sama bekerja dalam usaha mereka mengumpulkan Al-Quran, mengelakkan Al-Quran daripada hilang ataupun lenyap begitu sahaja. sedang hadirin sekalian, kemudian kita lihat bagaimana tahun setelah itu, tahun Uthman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi khalifah, berlakunya peperangan di Azerbaijan yang menyaksikan orang-orang Islam bertelagah di dalam membaca Al-Quran. Ada yang baca lain qiraatnya, ada yang baca lain bunyinya. Kemudian tuan sekalian, Uthman telah pun mencadangkan agar Al-Quran dikarang semula, dikumpul dalam sebuah mashaf yang satu dan dihapuskan semua mashaf, dan yang tinggal hanyalah mashaf Uthmani. Mashaf yang satu dihantar ke 6 negeri, ke Kufah, Syam, Dimashq, Mekah, Madinah, dan satu mashaf berada dekat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian tuan sekalian, Uthman telah pun berjaya mengumpulkan semua mashaf yang ada di zaman itu, kemudian membakarnya dan menulis semula mashaf yang standard, mashaf yang memiliki standard yang satu. Kemudian mencetak kepada 6 mashaf yang lain untuk dihantar ke negeri-negeri yang besar, Kufah, Damsyik ataupun Dimashq ataupun Syam, kemudiannya ke Mekah dan Madinah dan lainnya, dan memastikan setiap orang Islam yang ingin belajar Al-Quran mengambil daripada mashaf tersebut untuk memastikan Al-Quran tidak lagi ada perbezaan pada tulisan dan bacaannya. Dan kita melihat bagaimana usaha ini mendatangkan hasil yang baik. Kemudian setelah berlakunya peristiwa tersebut, semua umat Islam telah pun bersatu dengan mengikut mashaf yang dikarang semula ataupun tulis semula oleh Uthman bin Affan, langsung digelar sebagai mashaf Uthmani hinggalah ke hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.